Damansara tu saya tak pasti dia dapat nombor saya pada mana. Dia student calon ulangan SPM. Nama Faizal lah, lelaki. Dia WhatsApp saya ingatkan dia student BTIU. Dia minta saya buat ajar dia lah. Dia kata dia student ulangan SPM. Dia gagal SPM, lepas tu dia ambil balik paper dengan paper sejarah. Sebab kita tahu kalau BM ataupun sejarah kalau kita gagal atau kedua-duanya kita gagal, satu pun cukup lah. Kita dianggap tak ambil SPM. Jadi dia gagal sejarah dengan matematik lah. Matematik dia lulus tapi dia nak bagi upgrade lagi lah, bagi dapat kredit. Saya tak pastilah dia dapat nombor saya daripada mana. Lepas tu saya tengok dia punya calculator teruk lah. Saya kata okey, tekan yang ni. Dia tekan. Lepas tu saya kata okey, tekan yang hijau ni, DEC DEC. Dia kata tak ada pun. Lepas tu saya suruh dia buka kamera. Bila dia buka kamera tu saya nampak rumah dia tu memang betul-betul sempit lah. Okey, memang betul-betul sempit. Lepas tu ada nenek dengan datuk dia pun duduk dengan family dia juga. Mak dia ni apa tu, cleaner lah dekat tadika swasta dan ayah dia security guard. Jadi bila saya tengok memang rumah dia tu sempit lah. Dia duduk dekat kawasan Damansara. Saya ingatkan kat rumah utama tu lah. Kepung, Damansara Kepung apa tau. Saya tak familiar tempat macam tu. Itu pun saya buat free lah itu kalau macam tu. Jadi kalau ada, tapi itulah patut kena cari cikgu-cikgu yang memang cikgu pakar ke apa. Ni cari saya. Saya bukan cikgu pakar. Cikgu sekolah saya pun terkejut. Dia tengok dalam FB saya mengajar. Dia pun terkejut. Macam mana boleh mengajar? Dulu masa saya sekolah, saya antara yang paling teruk lah. Walaupun saya ketua pelajar masa tu. Okey, kita tunggu seminit 2 lagi untuk kawan-kawan kita masuk sebab baru ada 6 orang ni. Mungkin tengah solat, mungkin tengah makan sikit. Jadi banyak kita kena bersyukur kalau kita tengok dekat orang-orang di luar sana memang sangat-sangat teruk lah. Bukannya teruk daripada segi kelakuan ke apa, tak. Dia pada segi sosial. Okey, kehidupan sosial dia lah. Dia macam susah dan sebagainya. Kita kena bersyukur lah walaupun kita nak beli PS5 apa tak ada duit lagi. iPhone 11 ke apa tak cukup lagi. Jadi kita kena bersyukur juga. Sebab kurang-kurangnya kita boleh tuition, kita boleh ada lagi makan pakai selesa gadget kita, like internet. Di luar sana banyak lagi yang memang betul-betul terdesak, betul-betul susah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah macam ada nota-nota apakah kita kongsikan dengan kawan-kawan kita, dengan kawan sekolah kita, dengan jiran kita, dengan sepupu kita. Yang orang-orang yang memang mungkin dia tak boleh nak tuition sendiri, dia tak ada kemampuan pada segi kewangan dan sebagainya. Okey, boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita tu. Jadi bila kita kongsi ni tak rugi pun dekat kita. Okey, sekarang ada 7 orang, kita tunggu lagi 18. Sekarang 1 minit lebih lagi lah. Okey. Jadi kita sepatutnya kita berkongsi dengan orang-orang lain. Walaupun kita tak boleh kongsi duit, kita tak boleh kongsi kemewahan, kita bagi dekat dia macam itulah nota-nota, bagi dekat dia video-video pengajaran apa semua supaya dia pun dapat manfaat juga. Okey, nanti cuba tengok balik dekat kawasan rumah kita ke, dekat sepupu-sepupu kita ke, dekat kawan kelas kita ke, mana tahu yang kita sebelum ni dia memang memerlukan tapi kita macam tak sedar pun, tak ternampak dia tu. Okey, tak perasan pun. Jadi bolehlah nanti, okey. Kalau ada video-video apa, kalau ada nota apa yang saya share tu, okey, yang siapa yang perasan dalam Telegram tu saya dah bagi dah keseluruhan tajuk tingkatan 4 boleh bagi dekat dia. Siapa nak keseluruhan tajuk tingkatan 5 nak study awal pun boleh. Minta kat saya nanti saya bagi. Dekat dalam grup Telegram Form 5 tu saya dah bagi lah. Okey, jangan sepatutnya kita kena
tengok juga orang-orang di sekeliling kita macam mana. Kalau kita rasa susah, sebenarnya ada orang yang lebih susah lagi lah pada kita. Okey jadi kita akan start dulu. Okey, kita start slow-slow lah. Ada 9 orang sekarang. Kalau habis syllabus awal lagi okey, sebab kita boleh apa? Kita boleh ulang kaji ataupun kita buat jump start yang form 5 ni. Okey, sebab saya cukup-cukup bersimpati dengan student-student form 4, form 5 yang nak join yang nak ambil SPM ni. Sebab waktu zaman saya teruk saya pun dulu saya tak melalui PDPR yang panjang macam ni lah. Mungkin tak ada langsung PDPR, semua kelas bersemuka saja. Okey. Sebab bila PDPR ni ataupun secara online bukan offline ni susah saya nak sampaikan. Contoh PTIU dia akan bagi buku rekod nanti. Buku rekod tu ada student, nama student, bagi markah, lepas tu komen pasal student tu. Saya ada keseluruhan student saya ada 200 orang. Yang mana saya tak pernah tengok muka pun. Jadi saya nak nilaikan macam mana, tapi company saya nak juga saya nilai. Jadi saya akan buat ni lah. Macam teruskan usaha lah apa semua macam tu sajalah. Sebab kalau saya nak nilai tu macam tak adil lah. Sebab saya pun tak pernah bersuah muka. Lepas tu mungkin ada yang tanya soalan saya terlepas pandang apa semua. Jadi tak adil lah untuk saya menilai. Okey, tapi saya kena buat jugalah sebab company saya minta kan. Okey, jadi kita sambung balik yang tadi. Ada 12 orang dah. Saya akan share screen. Kita akan sambung balik. Mana ada tau? Kena download balik. Kacau lah. Okey, kita dapat tahu. Tadi dah jonting banyak lah. Hilang lah. Okey, sekejap. Saya download balik. Mana ada tau? Okay, 1 minit saya download balik. Tadi ada lagi saya dapat message yang daripada student dalam Telegram tu. Tolonglah, dia tak pernah lulus pun. Dia minta tolong dan sebagainya. Jadi yang itu saya hargai lah sebab memang dia nak belajar. Jadi saya akan buatlah satu sesi ke apa. Okey, jadi mana ni? Okey, saya dah download lah. Baik, mana kan? Ni. Okey, share screen. Okey, nampak yang saya share ni? Ini muka surat 79. Inilah yang conteng tadi. Mana checkbox? Okey jadi kita akan teruskan. Di muka surat 80. Okey, semua turn to page 18. 18 pula, 80. Okey, 80. Okey, contoh 6, example 6. Semua nampak ayat ni? Tak ada yang respon lagi pun. Kok suara saya tak dengar ke apa ni? Okey, nampak cantik. Okey, saya punya ni pun saya letak atas lah. Saya punya wireless untuk mic ni. Jadi tu lah saya cadang nak beli mic yang macam gamers tu pakai. Kat telinga tu tutup habis. Lepas tu filter habis. Noise apa dia punya mic tu. Tapi yang tu tak mampu pula sebab motor saya pun ada kat Putrajaya tu banyak yang kena baiki. Saya tak baiki lagi. Yang kereta saya pun kena servis tu. Sebab Pro2 kan dia ada macam kita beli kereta setiap berapa bulan sekali kita kena servis kan. Cari kat Shopee ada tapi saya nak yang betul-betul puas hati lah pakai. Harga dia lebih kurang 500. Jadi saya tak nak belanjakan 500 tu. Benda lain saya banyak lagi lah komitmen. Okey jadi kita akan teruskan. Tak apa, nanti mungkin ada rezeki lain sebab saya ada juga bisnes yang luar ni. Kalau ada lebih kan nanti saya akan bagilah sebab kalau saya pakai itu student baru puas. Dengar jelas, lepas tu kamera 4K, sedap kan tu.
Okey, jadi kita tengok example 6. Contoh 6. Tukarkan maklumat daripada plot titik kepada bentuk jadual. Ni sama juga. Tadi kita batang daun tu kita tukar kepada table ataupun jadual. Yang ini kita akan tukarkan ni plot titik ni kepada bentuk table ataupun jadual. Jadi senang je lah. Ini semua senang dalam bab ni. Okey, kita tengok yang pertama sekali exercise H, video game. Okey, jadi satu exercise, satu video game. Yang ni ialah masa lah. Exercise berapa lama, main video game berapa lama. H ni bukannya height kan. H ni ialah hour ataupun jam. Jangan tersilap tak. H ni home ke apa. Macam main spirit coin tu kan. Ada home. Itu saya tak pernah main lah, syirik. Dan saya minta jangan main lah. Okey. Jadi macam mana kita nak tukar ataupun kita nak convert kepada bentuk jadual? Macam biasalah. Kita akan letak contohlah ini exercise. Boleh lah letak senaman ke latihan ke boleh. Exercise. Bawah ni ialah apa tau? Video game. Video game. Susah tu nak tulis guna mouse tu. Walaupun mouse saya gaming, dapat percuma. Ada orang lagi. Okey, jadi kita akan tengok kat sini. Alamak, tak sama orang. Okey lah. Okey, guna pembaris kan, siapa yang ada modul tu. Okey, jadi yang pertama sekali kita tengok yang exercise ni. Okey, kita ada exercise ialah berapa orang kat sini. Okey, kita boleh letak hour lah kat sini. Okey, kita boleh letak hour kat sini. Okey, sekejap saya buat proper sikit. Yang ini hour dia. Okey. Jadi yang ni 1, 2, 3 sampailah 14. Okey, sampailah 14. Ini contoh 14 kat sini. Jadi yang ni kita tak akan buat satu-satu lah. Kita buat macam teori dia saja. Nanti kita baru buat betul-betul. Okey, sebab ingat kita nak habiskan syllabus dengan kita tengok yang betul-betul proper yang masuk exam. Okey, jadi yang ini first kali di exercise untuk 1. Berapa? 1, 2, 3. Okey, 3. Nanti letak jugalah kosong. Kosong kat sini. Okey, kosong. Untuk exercise ada 1. Untuk video game ada 1. Okey, untuk yang hour yang 1 jam pula. Okey, 1 jam untuk exercise ada 3. Untuk video game tak ada. Okey, tinggalkan kosong. Lepas tu kita tengok lagi 2 jam. Okey, 2 jam untuk exercise ada berapa? Ada 3 orang, tulis 3. Yang ni biarkan kosong. Jangan nak tulis kosong pun tak apa, tapi biarkan pun tak apa. Okey, ini yang ni saja. Okey, jadi kita yang buat jadual ni kita skip dulu sebab kita nak tengok yang ni lah. Yang ni memang akan masuk exam. Okey, yang ni sebab dia ada calculation dan yang ini siapa ingat balik kita pernah belajar masa darjah 4. Saya pernah belajar, yang lain pun pernah belajar benda ni dalam darjah 4. Mungkin dah lupa lah. Okey, jadi kita refresh balik. Okey, tengok macam mana saya buat sukatan serakan ataupun measure of diffusion. Okey. Jadi tumpu perhatian sebab yang ini penting dan ada yang mencabar. Dia macam memeningkan, dia pusing-pusing tapi dia senang. Bila kita faham konsep dia, dapat saya, terus senang. Okey, yang pertama ialah tentukan julat. Julat. Julat ni apa dia? Julat. Siapa tahu? Takkan lupa habis julat. Semua tak tahu Ada berapa orang dalam ni? Alamak, tak boleh tengok. Jumlah tak. Jumlah yang tengah, bukan. Jumlah yang tengah salah. Maksimum tolak minimum. Okey. Yang paling besar tolak yang paling kecil. Okey, saya tulis kat sini. Semua take note. Tulis kat mana-mana. Jumlah tak julat. Adam. Okey, julat ataupun bahasa Inggeris dia ialah range. Saya pronunciation saja out sikit. Kalau dengar macam flat sikit tu Menglish.
Melayu campur English. Okey, jadi julat ialah maksimum tulis bahasa Inggeris kan. Maksimum tolak minimum. Alamak. Buruk lah. Okey, ataupun paling besar tolak paling kecil. Okey, tengok dalam soalan kita ni. Yang paling besar sekarang ialah 10. Jadi kita buat 10. Tolakkan dengan yang paling kecil ialah 1. Jadi julat kita ialah 9. Okey, untuk julat ni siapa ada soalan? Siapa ada soalan untuk julat ni? Semua okey kan? Tak jawab apa ni? Okey, cantik. Okey, lepas tu kita akan tengok yang seterusnya pula. Yang seterusnya ialah julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Macam mana? Okey, saya tunjukkan. Yang mana, sekejap saya pilih yang mana yang paling senang untuk saya presentkan dekat student-student. Mana buku saya yang saya buat sebelum ni lah. Okey, sekejap. Saya ambil balik buku saya. Sebab saya dah buat dah ini dengan kelas one-to-one saya. Okey, kita tengok yang seterusnya ini ialah julat antara kuartil. Okey, jadi kita sambung balik. Ya, saya tak perhati kalau saya tak dapat buku tu. Okey, 2 minit lah, 2 minit. Okey, saya dah dapat dah buku saya. Ni baru best, nota yang terbaik lah. Setakat ni yang saya ada. Okey, jadi tengok dekat sini. Macam mana kita nak cari julat antara kuartil. Baik, sangkut tak? Okey, jadi kita ada dekat sini ialah jumlah ni kan. Okey, first kita susun dulu daripada yang kecil sampai yang buat apa cikgu agak-agak. Ini saya nak tunjuk. Okey, tadi kita dah cari julat, ataupun range. Sekarang ni kita nak cari julat antara kuartil. Okey, tengok macam mana kita buat. First sekali kita susun balik nombor ni daripada rendah pada yang tinggi lah. Okey, first sekali 1, lepas tu 2, lepas tu ada lagi 2, lepas tu ada 3, lepas tu ada 4, 4 ada 2, 4, lepas tu ada 5, 1, 6 tak ada, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9 dan juga 10. Okey, kita susun daripada rendah sampailah yang tinggi. Okey, lepas tu kita tengok julat antara kuartil. Okey, yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Jadi bila 11 kita akan dapat macam ni lah. Okey, ni 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita bahagi 2 macam ni. 5, 5, jadi yang lebih dia tu tengah-tengah lah. Okey, jadi yang first ni, yang first 1 sampai 4 ni ialah kuartil 1. Ni ialah kuartil 1. Yang ini ialah kuartil 2. Kuartil 3. Yang tengah-tengah ini ialah kuartil 2 ataupun median. Ini ialah median. Median ialah tengah-tengah. Kuartil 2 tu ialah median lah. Okey. Jadi dapat tak macam mana kita nak cari kuartil?
1, kuartil 3 dengan kuartil 2. Siapa yang tak jelas lagi? Saya nak tunjuk balik. Semua okey ya? Ulang balik. Okey boleh. Jadi yang ni kita buat dekat whiteboard lah. Okey, lagi best kan? Okey, jadi saya buat dekat whiteboard sekejap. Okey. Jadi yang ni saya tutup stop share. Okey, yang ni best kita buat dekat whiteboard. Okey. Jadi saya padam yang inilah. Okey, yang ni padam. Okey, saya ambil contoh yang dalam buku sekejap, nanti baru kita buat yang dalam kita punya tu balik, okey? Jadi nanti banyaklah exercise yang kita buat. Satu yang daripada dalam buku, satu lagi yang dalam modul. Modul tu saya dah ambil daripada 5 buah buku waktu saya buat. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan ada satu number macam ni. Okey, contohlah dia bagi dekat kita 12. Yang ni tak ada dalam modul Yang ni saya ambil contoh luar. Nanti kita follow balik modul kita. Jangan lagi tanya muka surat berapa pula. Okey, jadi yang luar punya. 12, lepas tu 11, lepas tu 9, 40, 32, 14, 29. Kita ada number ni. Jadi macam tadi saya kata, first sekali apa yang kita kena buat ialah kita susun dulu. Okey, kita susun dulu ikut turutan daripada kecil ke besar. Jadi kita susun. First sekali ialah 9. 9, lepas tu 11, 12, 14, 29, 32, dan last sekali 40. Okey semua tak ada masalah kan nak susun ni. Ni sekolah rendah punya. Okey. Jadi lepas kita susun tu ialah kita buat yang 3 tadi. Kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kita akan ada 3, 3 tengah tu 1. Okey, jadi kita akan ada ini 3, ini 3. Okey, tengah-tengah tu 1. Jadi, hijau. Hijau lari pula. Marker pun boleh hilang lah sini. Okey. Jadi soalan mana cikgu? Yang ni bukan, yang ni contoh luar. Kita tak guna modul lagi, kita guna contoh luar. Okey? Nanti kita akan follow balik modul kita. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, kita dah bahagi dah. Ni 3, ni 3, ni lebih 1. Jadi yang ini akan jadi kuartil 1. Yang ini akan jadi kuartil 3. Yang tengah-tengah ni ialah kuartil 2 ataupun median lah. Dia tengah-tengah ialah median. Median ialah tengah-tengah center dia. Okey, lepas tu soalannya minta apa dia? Soalannya minta cari yang pertama sekali kita akan cari julat. Okey, julat. Julat ataupun range. Okey, macam kawan kita kata tadi, maksimum tolak minimum. Yang paling besar tolak yang paling kecil. Okey, jadi yang paling besar ialah 40 tolakkan dengan 9, kita akan dapat 31. Okey, untuk julat. Siapa ada problem nak tanya apa-apa? Okey
Ya, ada apa soalan? Nah, Farihin nak tanya apa? Terangkan kuartil tu. Okey, kuartil ni macam ni. Kuartil tu ialah kita akan ada satu susunan number. Contohlah kita kira dulu ada berapa. Ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. Sekarang kita nak cari kuartil dia. Okey, jadi bila 7, kita akan bahagi yang tepi tu sama banyak dan ada satu kat tengah-tengah dia tu. Jadi bila 7 kita akan bahagi 3 sini, 3 sini, jadi tengah-tengah dia ialah 1 lah. Okey, jadi yang first ni kita buat kuartil 1, yang tengah ni kita buat kuartil 2, yang 3 lagi kita buat kuartil 3. Okey. Jadi kalau dia tanya median, terus ambil yang kuartil 2 ni, 14. Okey, sekarang kita nak tengok julat pula. Okey, julat. Kalau dia tanya julat saja, bukan julat antara kuartil lagi. Julat. Julat tu ialah kita ambil yang paling besar tolak yang paling kecil, iaitu ialah julat. Okey, yang kedua pula kalau dia kata julat antara kuartil. Ataupun interquartile range. Interquartile range. Macam mana ejaan ni? Silap tak ni, malu. Okay, siap. Tadi double confirm ejaan ni. Okey, dah betul lah. Kalau kuartil number genap, macam mana? Okey, kalau kuartil number genap. Nanti kita tengok sebab sepanjang contoh yang saya buat ni semua number ganjil. Nanti kita tengok macam mana kalau number genap. Okey, setakat ni number okey. Dia ada sebenarnya yang number genap, saya ingat. Saya pernah buat. Nanti kita akan tengok dekat tengah-tengah dia juga. Contohlah kalau tiba-tiba number genap 14 ni tak ada, 12 dengan 9 jadi 29 tambah 12 bahagi 2, yang tu kita akan dapat median dia. Okey, nanti kita akan jumpa lah yang tu. Okey, kita tengok yang ni dulu. Jadi julat antara kuartil ataupun interquartile range, macam mana kita nak kira dia ialah kita akan ambil sama dengan Q3 tolak Q1. Okey, yang ni ialah formula dia. Q3 tolak Q1. Okey, macam mana kita nak kira Q3 tu? Macam mana? Q3 tolak Q1. Okey, jadi kita akan ambil dekat sinilah. Okey, kita akan ambil yang dekat tengah-tengah tu. Yang ini dengan yang ini. Jadi kita akan dapat 32 tolak 11 sama dengan 21. Okey, dapat tak? Okey Kalau number genap, okey. Nanti kita akan jumpa kalau number genap. Okey, ramai yang tanya number genap ni. Okey, jadi yang ini ialah julat antara kuartil lah. Kalau yang ini kita boleh bahagi. Yang ini 3, yang ini 3, kita boleh ambil yang kat tengah-tengah dia. Okey, kalau macam ni pula. Sekejap. Padam yang ni. Jadi boleh padam. Buat tadi lagi kan. Okey. Okey Kalau boleh bahagi macam ni, jadi kita akan ambil di tengah-tengah dia lah.
Okey, ni pun di tengah. Okey, kita tengok pula kalau 4 pula. Yang ni 3 boleh lah ambil kat tengah-tengah. Kalau 4 macam mana? Okey, saya tunjukkan. Nanti genap akan sampai. Jangan risau. Okey, kalau kita ada dekat sini, mana hitam ni? Pen hitam. Okey, kalau kita ada yang ini pula. Tujuh, 8, 5, 4, 2, 9, 10, 3. Okey, kita ada jumlah ni pula. Jadi sama juga, kita akan susun dulu. Okey. Jadi 2, lepas tu 3, lepas tu 4, lepas tu 5, 6 dah ada 7, 8, 9 dan 10. Okey, ni settle. Dan kita buatlah, kita kira dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang ni kita ada 8. Mana yang merah? Ni. Baik. Okey. Di 8 kita bahagi dulu sama banyak. Yang ni 4, yang ni pun 4. Okey, dapat 4 dengan 4. Ini dah nombor genap dah lah. Bilangan genap, bukan nombor genap, bilangan genap. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Ialah yang ini kita akan anggap yang ini kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3. Ini saya tanda siap-siap lah. Okey, kuarter 2 tu dia akan duduk tengah-tengah antara 5 dengan 6. Ini ialah kuarter 2, medium. Okey. Lepas tu macam mana kita nak cari kuarter 1, kuarter 3. Okey, dia akan jadi macam ni. Pertama sekali ialah kita tengok mana biru. Okey. Kita tengok dekat sini. Dia akan ada tengah-tengah dia dekat sini kan. Tengah-tengah dia dekat sini. Jadi kita akan ambil data sebelum median, sebelum tengah-tengah ni. Kita akan ambil tulis guna apa? Data sebelum median. Maknanya daripada sini starting, sebab kita mula pada kiri, 1, 2, 3, 4, jadi tengah-tengah dia dekat sini, jadi kita ambil sebelum tengah. Kalau tengah dekat sini, jadi jap, pecah lah. Okey, bocor. Okey, jadi kita akan ambil tengah-tengah sini lah. Okey. Jadi kita dalam nombor 6 mana ada kat dalam soalan? Oh, 6 tak ada. Alamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Ni tak ada, jadi ni 7. Okey ini jadi 7. Jadi kita tengok dekat sini, yang ini kita akan dapat ialah kedudukan data di tengah-tengah sebelum median. Okey, yang ini sebelum median lah. Kita akan ambil yang ini sebagai Q1. Okey, yang ini pula kita nak ambil macam mana? Yang ini kita akan ambil kedudukan data di tengah-tengah selepas median. Okey, untuk yang second pula kita akan ambil selepas median.
Selepas median tu macam mana? Yang ni tengah-tengah selepas dia. Okey, yang ini akan jadi Q2. Q3 tu ni. Q2 tengah-tengah ni. Okey? Jadi, kita nak buat macam mana? Jadi kita akan ambil ialah Q3. Kedudukan di tengah-tengah. Okey. Ini sebenarnya dia kedudukan di tengah-tengah. Jadi yang ni bukanlah Q3 sebenarnya. Sorry. Nanti dia jadi pening lah. Okey, bila dia dalam keadaan macam ni, dia maksudnya nombor genap, nombor sama kita akan ambil tengah-tengah dia. Macam mana kita nak dapat Q1? Ialah kita ambil 3 tambah 4 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat. Ini 8 tambah 9 Q3 bahagikan dengan 2. Jadi yang ni kita akan dapat ialah okey, 3 tambah 4, 7 bahagi 2, 3.5. Okey, yang ni pula 8 tambah 9, 17. 17 bahagi 2. 17 bahagi 2, 8.5. Okey, sekarang kita akan tolak lah. Okey, kita akan tolak Q julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil ataupun interquartile range kita akan dapat ialah Q3 tolak Q1. Jadi kita akan dapat Q3 8.5 tolakkan dengan 3.5, jadi kita akan dapat 5. Okey, nampak tak macam mana kita buat? Kalau yang ini nombor ganjil, yang ini nombor genap. Siapa ada problem untuk saya ulang balik? Ada tak? Semua okey? Okey, 3 tambah 4 bahagi 2 tu kan 5. 3 tambah 4 bahagi 2 jadi 5. Kan? 3 tambah 4 jadi 7. 7 bahagi 2, 3.5. Salah. Salah tekan. Okey. Okey Siapa ada soalan? Ada tak yang perlu saya ulang balik? Jangan malu kalau macam perlu saya ulang balik, bagi tahu. Semua okey Kalau okey, kita nak proceed dengan latihan yang dalam modul. Tak ada reply apa ni? Okey tak okey ni? Okey kena reply lah. Komunikasi dua halak. Okey. Okey, semua dah jelas lah. Kalau sama genap, ambil yang ni. Kalau ganjil, ambil yang ni. Contoh. Okey, jom kita buat yang dalam modul pula. Okey, saya share screen balik yang dalam modul pula. Lama, sangkut. Okey, jadi yang ini dah settle. Ini tak settle lagi sebenarnya. Padam balik, kita buat pada awal. Nanti siapa yang jadi programmer, okey, dia buat software dalam communication engineering lah, kalau dia engineer. Buat benda-benda yang macam ni, Google ni, Google Edge ni ataupun yang mana Word dan, sebab setiap kali orang guna untuk manfaatkan ilmu, bukan 8 tambah 9 bahagi 10 sama dengan 1.7, kena bahagi 10.
Bukan. Okey. Kita cuma ambil yang tengah-tengah je. Kenapa kena bagi 10 pula? Okey, tak perlu bagi 10 tu. Okey. Salah tengok. Okey. Jadi kita buat balik. Okey. Okey, jadi kita buat sama-sama yang contoh 7, example 7. Jadi saya guna warna lain lah. Warna merah ni dah selalu dah. Warna apa lagi warna pink. Warna pink. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, tentukan julat. Okey, julat tadilah macam saya kata. Yang besar tulis dulu julat ataupun range. Macam mana nak pronounce dia? Okey, jadi yang ni kita akan ambil yang paling besar 10 tolak 1 jadi 9. Okey, sekarang kita nak cari julat antara kuartil. Okey, kita susun dulu. 1, okey 1. Lepas tu 2. 2 ada 2 kali. Lepas tu 3. 4 ada 2 kali. 5. 6 tak ada. 7. 8. 9 dan juga 10. Okey, jadi kita dah ada ni. Lepas tu kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, ada 11. Jadi kita akan dapat 55 lah. Okey. Di tengah-tengah ni ialah kuartil 2. Okey, sekarang kita nak cari ialah kuartil 1 dan juga kuartil 3. Jadi kat sini 5, jadi tengah-tengah dia ialah 2. Ini sama dengan 2. Ini pula tengah-tengah dia ialah 8. Dengan 8. Jadi julat antara kuartil ialah Q3 tolakkan dengan Q1 sama dengan 8 tolak 2. Okey, sama dengan 6. Okey, siapa yang tak dapat 6? Semua okey yang ini, soalan ni? Dapat? Okey, yang lain dapat tak? Ada yang dah komen dapat? Saya bagi tahu lagi sekali Kalau nak salin, okey, boleh. Ambil yang tengah-tengah, ya betul. Ambil yang tengah-tengah dia. Kalau yang ini ganjil, nanti kita buat pula yang genap. Okey semua dapat. Jadi saya bagi ruang sekejap untuk kawan kita salin sikit. Nanti saya bagi terus video. Lewat sikit lah, tengah malam sikit. Daripada yang kelas pertama sampailah kelas yang akhir ni. Untuk Julai. Lepas ni dah Ogos. Okey. Ogos dah lain lah. Ogos bukan lain apa lah. Video dia dalam senarai yang lain lah. Okey jadi kita boleh lagi saya nak proceed. Dah habis dah kan? Okey, kita akan proceed ke B pula. Okey, untuk B ni okey, kita ada perpuluhan. Kalau dapat perpuluhan pun relax saja. Benda yang samalah. Okey, kita cari yang paling kecil dulu. Oh, dia nak julat. Okey, kita cari julat dulu. Julat ataupun range. Okey, jadi kita akan ambil yang paling besar dekat sini ialah 5.9. Tolakkan dengan yang paling kecil ialah 4.3. Jadi kita akan dapat ialah 1.6. Betul kan? Yang saya tulis ni nanti segar lah. 5.1 tolak 4.3. Okey, 1.6 betul lah.
Okey, setakat julat ni semua dapat? Okey, dapat cantik. Okey, kita susun pula yang besar kepada yang kecil. Jadi yang paling kecil dekat sini ialah 4/3. Lepas tu 4/5 ada 2. Lepas tu kita ada 5/1. Lepas tu kita ada 5/6. Dan akhir sekali ialah 5/9 lah. Dah susun dah ni. Jadi kita tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantik. Yang ini ialah yang genap. Jadi kita akan dapat 3 lah. 3. Ini pun 3. Okey, Q2 kita dekat sini tengah-tengah. Q1 kita akan ambil dekat tengah-tengah juga, iaitu Q4/5. Q3 kita ialah 5/6. Okey jadi julat antara kuartil Q3 tolakkan dengan Q1. Jadi kita akan dapat Q3 kita 5/6 tolakkan dengan 4/5. Jadi kita akan dapat ialah berapa? 1/1. Betul tak? Betul 1/1. Okey semua clear? Okey, kita proceed ke latihan yang seterusnya. Baik, 2 soalan je. Ni ada lagi C. Okey, jadi kita tengok yang C pula. Ini pula. Okey. Julat dulu, julat. Ulang balik. Okey, boleh. Okey, mula-mula kita cari julat iaitu yang paling besar tolak yang paling kecil. Yang paling besar dekat sini 5/9 tolak 4/3. Jadi kita dapat dah julat 1/6. Sekarang kita nak cari julat antara kuartil. Pertama sekali, first sekali kita susun balik daripada kecil ke besar. Jadi kita dapatlah yang ini. Okey, lepas tu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kita akan bahagi sama banyaklah 3 dengan 3. Jadi antara tengah-tengah tu ialah Q2. Okey, tengah-tengah tu ialah Q2. Dan jadi Q1 kita ialah antara 3 ni yang tengah-tengah ni. 4/5. Jadi Q3 kita antara tengah-tengah ni ialah 5/6. Jadi kita akan dapat Q3. Jadi Q3 tolak Q1, jadi kita ambil 5/6 tolakkan dengan 4/5, kita dapat 1/1. Okey, dapat tak? Kalau Q2 apa nilai dia? Okey, untuk Q2 median, kalau tiba-tiba soalan tu minta median, kita ambil lah 5/1. Ni tengah-tengah ni tambahkan dengan yang sebelah ni pula 4/5 bagikan dengan 2. Jadi kita akan dapatlah Q2. Jadi kita tekan kalkulator 5/1 tambahkan dengan 4/5 sama dengan bahagi 2. Kita akan dapat 4/8. Ini ialah Q2. Okey, jelas tak? Okey, senang je. Okey. Jadi kita tengok soalan yang sebelah ni pula. Okey, kita buat sama-sama. Mula-mula kita buat julat. Okey, julat yang paling besar dalam ni. Paling besar ialah 23. Tolakkan yang paling kecil 12. Jadi kita akan dapat ialah 11. Ini ialah julat. Okay, sekarang kita nak cari julat antara kuartil. Jadi kita susun dulu. Baik, tak boleh lah. Okay.
Jadi kita susun dulu. Yang paling kecil ialah 12, ada 2. Lepas tu 15. Lepas tu 16. Lepas tu 18. Lepas tu 19. 21 lah last sekali. Ada lagi 23. Okay, 23. Okay, settle. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita ada 8. Jadi kita akan dapat 4 lah. Okay, kat tengah-tengah ni ialah Q2. Jadi Q1 kita antara tengah-tengah ni lah. Q1 ni tengah-tengah ni ialah Q3. Okey, jadi kita cari dulu Q2 kita berapa. Jadi Q2 sama dengan, okay, kita ambil tengah-tengah ni lah 16 dengan 18. 16 tambah 18 bagi 2. Jadi kita akan dapat ialah, sekarang calculator, 17. Q2 kita ialah 17. Sekarang ni kita cari julat antara kuartil. Q3 tolak Q2. Okey, cari dulu Q3 berapa? Okey, antara 19 dengan 21. Jadi 19 tambah 21 bagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 20. Okey, cari Q1 pula. Jadi 15 dengan 12. 15 tambah 12 bagi 2. Jadi kita akan dapat 15 tambah 12 bagi 2. 13.5. Okey, jadi Q3, ini Q1. Q3 tolak Q1 sama dengan 20 tolak 13.5. Kita akan dapat ialah 6.5. Okey, dapat tak? Siapa yang belum jelas? Jelas dia senang saja. Okey, kalau jelas semua, kita akan proceed ke muka surat seterusnya. Macam mana nak tahu kena guna cari yang C ataupun yang B? Okey, nak cari yang C ataupun yang B. Macam mana tu? C dengan B. Soalan C soalan B. Okey. Ni macam ni. Kalau macam kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita dapat genap, kita akan ambil tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Yang ini pula kita ada 3, jadi terus kita ambil yang tengah. Ini kita ada 3, terus kita ambil yang tengah. Yang ini pula sama juga, kita akan Q2 kita tengah. Tapi sebab yang ini 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita tak boleh ambil yang tengah terus. Jadi kita ambil antara 2 dengan 3, kita bahagi 2. Okey. Okey tak okey ni? Marisha faham tak ni? Okey tapi tak apalah, nanti kita buat latihan banyak-banyak, kita akan jelaslah. Okey, kita tengok yang muka surat seterusnya. Muka surat berapa? Muka surat 82. Okey, 82 ni latihan. Okey, tentukan julat dan julat antara kuartil. Okey, cuba buat yang ini. Yang ini salin dulu. Okey, salin dekat kertas, jadikan yang ini sebagai kuis. Okey, buat kuis ni, buat soalan yang ni saja, A saja.
Okey, cuba buat dulu yang quiz ni. Alamak, tertutup dah. Mana Zoom ni? Dah siap dah. Okey, kita tunggu kawan-kawan lain. Okey, cuba buat yang ni. Nanti hantar kat saya, last lah hantar. Okey, cuba buat dulu. Soalan ni lah, kita buat quiz. Latihan 7. Okey, dah siap? Komen siap kan? Sebab kita nak proceed dengan yang lain pula. Ini kita buat tengah-tengah quiz. Sebab alang-alang soalan senang ni. Dan yang ni pun sebagai latihan lah untuk kita. Hantar boleh? Boleh je kalau nak hantar sekarang. Tapi kalau siapa yang tak sempat apa, jangan risau. Hantar yang waktu last pun tak apa. Siapa yang dah siap dah boleh hantar sekarang lah. Tak risau. Okay. Okay, dah siap? Boleh siap lah. Jangan senyap pula sebab nanti kita nak buat yang lain pula. Buat dulu slow-slow. Mula-mula cari julat yang paling besar tolak yang paling kecil. Lepas tu kita cari julat antara kuartil pula. Susun dulu daripada kecil ke besar. Lepas tu kita kira ada berapa. A saja quiz. Bukan semua. Yang B dengan C kita jadikan latihan. Okey, dah siap. Type dekat situ siap lah. Jangan senyap pula. Kita baru pukul 9.10, ada 1 jam 5 minit lagi. Tapi 1 jam 5 minit tu saya beritahu tak lama pun. Kalau kita habis hari ni pun tak apa tajuk ni. Okey, sebab lepas ni kita akan ada tajuk. Tapi mungkin tak habis lah hari ni. Sebab variant tu nanti lama. Ni bukan variant COVID dah. Variant data apa semua tu. Ini lagi. Lepas ni dah senang lah kebaran kalian dengan yang matematik pengguna last sekali. Okey, buat dulu. Kuis yang mana? Kuis yang A ni, yang saya bulat ni. Yang A ni saja kuis. Takkan tak siap lagi? Dah siap dah? Okey, ada yang dah siap dah, yang lain? Okey, ramailah yang dah siap. Okey jadi saya nak survey dekat sini. Ada tak siapa-siapa yang dia macam struggle lah kalau dia nak tuition pun. Okey, bukan saya survey lah, saya bagi tahu. Macam nanti contohlah dah tak mampu nak tuition, ada masalah-masalah tertentu. Jangan left daripada Telegram tu lah, sebab Telegram tu kita akan terus-terus lagi bagi. Okey, bagi info. Sebab saya yang paling Telegram saya yang paling tak jalan ialah yang form 4 ni.
Yang year 5 saya selalu post, form 3 saya selalu post dengan form 5. Form 4 tu saya tak sempat. Nanti saya akan cuba perbanyakkan yang form 4 pula. Sebab yang form 5 saya ada 500 dalam tu. Lepas tu yang lain semua 100 lebih. Cuma form 4 je 40. Okey, semua dah siap. Ada lagi tak yang tak siap kalau saya nak proceed? Confirm semua dah siap dah. Kalau paling-paling tak pun snap gambar dulu ataupun salin dulu number-number tu. Okey jadi kita akan buat latihan lah dekat B tu. Ramai dah yang dah tak. Nanti saya cek. Jadi kita akan proceed dulu dengan yang seterusnya. Okey. Yang ni tak bincang lagi yang A ni. Nanti salin balik pula. Sebab ini quiz. Okey, kita tengok yang B. Yang B ni kita susun, kita tengok dulu julat dia. Jadi julat, ni saya tak tulis dah lah. Tulis juga lah, nanti kecil hati pula yang bahasa Inggerisnya. Range. Jadi kita akan dapat yang paling besar dekat sini ialah 21. Tolakkan dengan 11. Jadi kita akan dapat ialah 10. Okey, ini julat dia. Okey, sekarang kita nak cari range. Julat antara kuartil. Okey, interquartile range. Jadi kita susun balik, tambah sekali 11. Ada 22. Ada 22 yang mana? Yang ini. Ada 22 yang lebih tinggi. Alamak. Jadi malam ni mata saya dah mengantuk. Nanti mesej dengan alamak. Ini tersambung pula. Lepas satu-satu ni. Nanti bila mesej nanti, okeylah. Okey, jadi 22 tolak 21, jadi kita akan dapat 11. Okey, jadi kita akan tengoklah julat antara kuartil. Ini A Okey, yang BI tu saya tak tulis lah, panjang kan. Interquartile range. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita susun dulu. 11. Lepas tu ada 14 dua. 14. Lepas tu kita ada 17. Kita ada 19, 22 kali. Lepas tu 21 dengan 22. Okey, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9. Jadi kita akan ada 4 atau ada baki tengah dia. Kita ada macam ni. Lepas tu yang ini kita akan dapat ialah Q2. Okey, yang ini sebabkan dia sama, jadi tengah-tengah dia ni lah. Q1 tengah-tengah ni Q3. Okey, yang ni Q2 kita akan dapat ialah 19 ataupun median. Q1 kita akan dapat ialah 14 tambah 14 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 14 balik lah. Okey, Q3 kita akan dapat ialah 15
20 tambah 21 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 41 bahagi 2. 20.5. Okey, 20.5. Jadi kita akan dapat Q3 tolakkan dengan Q1 sama dengan 20.5 tolakkan dengan 14. Jadi kita akan dapat 6.5. Betul, 6.5. Okey. Yang ni ialah julat antara kuartil. Okey, untuk soalan B, siapa ada problem ataupun nak tanya apa-apa? Soalan B. Semua okey? Jap nak salin. Oh, okey. Ingatkan ada soalan. Apa salin dulu, salin. Jadi semua dah cakap dah ni. Boleh dapat full mark lah untuk topik ni. Exam yang paling dekat sekolah bila? Siapa yang cikgu dia kata dah akan ada exam dalam masa terdekat? Ada tak? 9 Ogos. Dah dekat dah ni, next week. Okey jadi agak-agak boleh dapat berapa? Esok start. 1 Malaysia rasanya 9 Ogos. Ada yang 20 Ogos. Masuk bab 1 dengan 3 dia. Alamak. Okey. Sebab pertengahan tahun. Bab 1 slow sikit. Bab 1 tajuk apa? Sekejap saya tengok. Bab 1 yang fungsi kuadratik tu. Nak buat nanti bila habis kita akan ulang balik kat itu. Ungkapan kuadratik. Okey, tak apa. Boleh dapat A. Okey, dah habis dah yang soalan B ni, Salim. Ini dah. Okey. Jadi kita akan tengok yang C pula. Yang C pun sama. Macam biasa saya akan zoom. Okey, yang ni. Jadi kita cari julat dulu. Jadi yang paling besar dalam ni ialah ni cantik, dia dah susun dah dekat kita. Jadi 3.2 tolakkan dengan 2.3. Okey, kita akan dapat 0.9. Okey, 0.9. Okey, lepas tu kita cari julat antara kuartil lah. Okey, kita terus guna yang inilah. Nak tulis balik nanti tak best pula. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita akan dapat 4. Okey, jadi Q2 dekat sini. Jadi Q2 sama dengan 2.8 tambah 2.6 bagi 2. Jadi kita akan dapat 4.1. Okey, lepas tu kita akan tengok Q3 dia pula. Q1 dulu. Q1 dia kat sini. Okey, antara 2.5 ni dengan 2.5. Jadi akan dapat 2.5 balik lah. 2.5 tambah 2.5 bagi 2.
Okey, Q3. Q3 antara 2.9 dengan 3.0. Okey, jadi kita akan dapat Q3 tolak Q1 sama dengan 2.95 tolakkan dengan 2.0. 2.5, sorry. Jadi 0.45 jawapannya. Okey, sepanjang kita buat yang untuk range ni semua okey ya. Julat dengan julat antara kuartil semua ada masalah tak? Saya rasa semua okey sebab dia senang saja. Patutnya dalam quiz pun akan okey lah. Okey, salin dulu. Okey, lepas ni kita tengok yang bawah pula. Kalau ada yang lebih mencabar. Dia akan mencabar nanti bila kita akan masuk. Bila kita akan masuk variant. Okey, nanti dalam table pun ada juga. Table tu pun dia mencabar sikit. Tapi tak apa, kita buat sama-sama slow-slow. Kita buat santai-santai jadi kita faham. Okey ya, dah habis dah, kita tengok yang seterusnya. Siapa yang dalam modul tu bukan surat 83. Oh, yang ni sama juga ni. Okey, cuba buat dulu. Okey, cuba buat dulu. Ni soalan ni, sama je. Okey, dah habis nanti bagi tahu. Sebab rugilah kalau kita tak buat, kita tinggalkan kosong. Oh, Aspa dah siap. Okey, tak apa. Yang kawan lain buat dulu. Ni siapa yang tak ada modul tu saya dah bagi dah number dia. Saya bagi masa dalam 10 minit lah untuk buat 3 soalan ni, okey? Sebelum kita proceed yang dalam table tu pula dekat bawah tu. Sambil-sambil tu saya akan ceritalah apa yang kita akan kena buat nanti di universiti. Bukan sekarang ni. Kalau kita tengok pengumuman daripada ni sambil buat lah, jangan tangan tak jalan pula. Okey, saya bagi 10 minit untuk siapkan DEF ni. Kalau kita tengok pengumuman daripada Kementerian Pengajian Tinggi, dia akan bagi tahu pengambilan yang bulan 8 ni kot. Bulan patut masuk bulan 9, bulan 8 macam itulah. Student-student kat universiti tu akan proceed dengan PDPR. Jadi tak best lah. Sebab apa tak best? Sebab dia tak rasa pengalaman mendaftar di universiti. Sebab dia online kan? Sebab apa? Sebab waktu ni lah. Okey, contoh lah saya cerita pengalaman saya lah. Waktu tu saya datang ke UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis. Waktu tu sebab dia universiti tak baru sangat lah. Dia bangunan tak ada lagi macam sekarang ni. Jadi kena duduk dekat, kena pinjam bangunan luar lah untuk orientasi. Masa tu tak ada COVID lagi. Jadi kita akan naik bas daripada kolej kediaman yang berbeza lah. Dia ada 5 kolej kediaman. Jadi waktu tu saya di Wang Ulu. Okey, sambil tulis saya ni, sambil buat latihan tu. Lepas tu kita akan duduk dekat satu dewan besar, Dewan 2020 lah, dekat Kangar tu. Okey, jadi perempuan akan duduk sebelah, perempuan ada berapa ribu perempuan duduk sebelah sana. Lelaki duduk sebelah tu, betul dia ada pemisah lah dekat tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu akan ada lah fesi lalu. Fesi tu pun kawan-kawan saya juga ada setengah tu masa sekolah dulu. Jadi bila kita duduk tu, ramai-ramai bukan duduk lah, kita berdiri ataupun ada kadang-kadang kita kena duduk dengan ceramah talk tu, yang boring tu. Okey. Jadi kita boleh lah tengok macam lelaki duduk sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Perempuan. Tengok yang mana yang lawa ni. Mana yang lawa. Lepas tu okey, dah dapat dah. Okey, yang ni lawa ni. Jadi kita tengok.
kita agak-agak okey. Yang ni jurusan apa? Dia duduk kolej kediaman mana? Lepas tu agak-agak dia akan ambil unit beruniform apa? Pengakap ke? Puteri Islam ke? Pandu Puteri ke? Ataupun Palapes, Suksis ke? Jadi kita cuba agak-agak. Nanti cari lagi. Contoh jangan jadi ikutan lah. Yang ni contoh. Jadi pengalaman tu tak ada lah yang budak-budak yang online ni. Dia pun tak kenal kawan kelas dia siapa dia. Bukan, yang tu contoh saya kata. Sebab saya dalam kelas saya ada 64 orang product design engineering. Ada 2 orang saya tak pernah cakap langsung dengan budak tu selama 4 tahun satu kelas. Ada yang grup sekali buat kerja khusus, bukan kerja khusus lah, buat projek sekali sebab kos saya banyak buat projek. Duduk sekali, sembang, bincang sekali tapi tak pernah bercakap. Ada juga macam tu. Jadi yang ni lagilah tak best sebab masuk dalam internetnya kan. Jadi online kan macam kita ni lah. Nanti kotak-kotak lah nampak kawan tu. Tak pernah jumpa dekat luar, tak best lah. Macam saya dulu saya kenal seorang kawan saya, Nurul Huda Nadia. Dia macam keras sikit lah. Dia macam perempuan tapi dia free hair lah. Dia satu-satunya yang free hair kat situ. Lepas tu dia yang jenis kasar. Contohnya dia baiki kereta dia. Saya tak ada kereta lah masa belajar. Dia kaya. Dia baiki kereta dia bukan Mini Cooper, Toyota Swiss. Jadi saya akan pegang lah spanner. Saya duduk kat atas tu pegang spanner. Dia yang akan menyarak guling bawah tu, dia yang baiki. Itu jadi antara yang saya suka kawan lah. Bukannya sebab dia lawa, bukan. Sebab saya boleh ambil experience dia. Lepas tu bila saya buat projek apa dengan dia, dia boleh welding. Taklah saya welding seorang-seorang. Kalau perempuan lain dia takut welding. Dia minta lelaki welding. Ni dia sendiri yang welding. Sedap kan? Yang saya tiru selalunya ada seorang perempuan, Nur Syafika Samsudin, ataupun saya panggil Pika. Sekarang dia jadi nurse. Itu saya selalu sebab dia jenis senyap dia. Jadi orang pun sekarang still contact. Mestilah. Takkan tak contact ke? Iruan ke? Tapi saya kawan dengan orang lain lah. Saya pun waktu malam-malam saya message dengan nurse juga. Tapi bukan dengan Pika tu lah, nurse lain lah. Jadi apa tu, sebab perempuan ni kalau kat universiti nanti kena fikir satu je. Okey, masa dia tahun 1, masa dia tahun 2, kita tak nampak lagi sebab dia tak make up lagi. Dia tak pandai lagi, dia budak-budak lagi. Tapi bila dia masuk tahun 3, tahun 4, tahun akhir tu baru kita nampak. Oh, yang ni. Jadi dia akan jadi macam tu. Saya bukannya suruh tengok perempuan ni macam mana, bukan. Tapi yang itulah realiti dia nanti. Yang ni masa mula-mula masuk, kenapa kalau kita tengok balik gambar kita orientasi apa, yang ni dulu selekeh lah perempuan ni. Tapi bila nak crack tu, dia baru make up. Dapat duit PT-PTM kan. Okey, habis lah lagi ni. DEF ni. Dah habis lah. Belum lagi. Okey, buat tu. Sikit lagi. Okey. Jadi, yang itulah. Kita kena cari siapa orang yang kita nak tiru. Sebab perempuan ni nota dia lawa. Saya memang nota out. Kadang-kadang tak buat pun nota. Jadi saya ambil kat Pika tu, saya print je. Dan saya ada jugalah kawan-kawan yang saya buat bisnes sampai sekarang ni. Macam Syahir Saidi. Kawan saya lah, budak Terengganu. Sebab dulu saya presiden anak-anak Kedah Unimed. Jadi untuk budak-budak Kedah tu memang kenal saya lah. Macam kami selalu gaduh dengan budak Johor. Saya paling tak suka budak Johor sebab Johor bukan semua Johor lah. Sebab dekat situ dia macam belagak sikit lah. JDT kan, JDT selalu menang pula. Jadi memang selalu gaduh lah. Bertumbuk, bukan bergaduh macam cakap-cakap kan. Ada orang gaduh, cakap-cakap kan, duduk kat depan sambil-sambil menjerit. Dia tak best lah, tak jantan lah, tak laki. Budak Kelantan. Semua lawa. Dia tak ada, lawa tu dia tak spesifik kepada negeri, semua lawa. Macam Pika tu, faham
Nurul Huda Nadia Perak. Jadi dia tak ada spesifik lawa tu. Jadi masa tu selalu gaduh bila tengok bola. Tengok bola je, final Kedah JBT. Final je Kedah kalah. Jadi gaduh lah. Macam selalu saya bagi tahu lah, saya cuma hancurkan saja skrin besar tu secara haram dekat universiti, jadi ramai lah tengok. Tapi bila habis tu duk kutuk-kutuk, dia sampai bertumbuk lah. Saya kalau bertumbuk lah, saya cuma kemas barang je. Tapi masalahnya bila saya kemas barang, ada yang pakai baju JBT tumbuk saya. Bila JBT tumbuk saya, semua yang pakai baju JBT tu saya tumbuk. Tak kisahlah dia tak tumpuk saya ke, jadi dia pakai baju JBT, saya belasah. Jadi masa tu betul lah ni kat Unimed. Sebab tu saya diharamkan persatuan anak-anak universiti tu, persatuan saya diharamkan. Bukan, saya tak kisah pun sebab ada yang apa tu, persatuan anak Kedah yang saya tu, budak Sarawak masuk sebab dia tak ada persatuan Sarawak, budak Sabah masuk, budak Johor pun masuk sebab dia tak suka yang geng-geng JBT dia masuk. Terengganu Syahir tu masuk dengan saya. Jadi dia macam satu Malaysia lah yang persatuan saya tu, sebab tu dia ramai. Kalau nak gaduh ke apa, jadi saya hello je. Okay, semua kolej kediaman saya ada. Jadi bergaduh. Dululah, sekarang ni dah insaf lah. Lepas tu ada yang prof, dia ada prof lah dekat situ. Prof tu pula bapak saudara saya. Prof Madya Dr. Ahmad Humaidi Datuk Seri Hilmi Yahya. Datuk Seri Hilmi Yahya tu dulu lah dia timbalan Menteri Kesihatan. Itu Tok Teh saya. Jadi bila dia nampak saya je, saya buat posting dulu, kelas percuma. Jadi dia gelak lah. Dulu kan bukan belasah orang lah, tiba-tiba mengajak orang lah. Sebab kalau persatuan saya tu memang akan selalu gaduh, tapi ada juga yang saya buat tuition percuma. Tuition percuma anak-anak Kedah Unimed. Jadi siapa student dekat situ, dia belajar, saya akan bagi makan percuma, minum percuma, modul percuma. Lepas tu yang kawan-kawan saya termasuk Tika tu pun, yang mengajar budak-budak tu saya bagi elang. Bukan saya bagilah, yang persatuan saya akan cari yang mana anak-anak Kedah yang pandai berniaga. Kami kumpul duit, bagi kat dia modal, dia berniaga, nanti untung tu dia bagi sikit kat persatuan. Jadi kaya lah, masa tu ada beribu-ribu lah, bukan duit saya lah, duit persatuan. Kalau nak gaduh saja, contohlah kami duduk dekat kolej kediaman Wang Ulu, nak gaduh dekat PAU. Jadi saya kumpul 20 orang, belanja nasi dulu. Okey, makan dulu sebelum kita bergaduh. Nanti baru bergaduh. Jadi macam tu. Dulu lah, sekarang ni dah insaf lah, dah veteran lah. Okey, semua dah habis lah kot. D, E dengan F ni. Okey, jadi kita bincang. Okey, kita tengok. Jangan conteng. Okey, 2.0, 18, ini 2.0, 1.8 dengan 2.3 lah kan. Okey. Okey. Jadi kita buat sama-sama. Jadi yang ni pertama sekali kita tengok julat. Okey, julat page. Okey, jadi kita akan tengok dekat sini yang mana paling besar. Yang paling besar dekat sini ialah 2.6. 2.6 tolakkan dengan 1.8. Okey, jadi kita akan dapat ialah tekan calculator dapat berapa? 2.6 tolak 1.8. Jadi kita akan dapat 0.8 lah. Okey, lepas tu kita cari julat antara kuartil. Jadi kita kena susun dulu. Jadi kita akan susun 1.8. Lepas tu 2.0. 2.0 ada 2. Okey, tengok kalau saya silap ni, bagi tahu. Lepas tu 2.1. 2.3. Lepas tu 2.4.
2.5, 2.6. Okey, jadi kita dah susun dah. Sekarang kita kira ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ada 8. Okey, ini 4. 4. Ini pun 4. Okey, sekarang kita cari Q2 dulu kat sini. Q2 kita akan dapat ialah 2.3 tambah 2.1 bagikan dengan 2. Jadi sama dengan berapa? 2.3 tambah 2.1 bahagikan dengan 2. 3.35. Semua dapat kan? 3.35. 3.35. Dapat ke tak dapat? 3.35. Dah reply apa ni? Dapat ke tak dapat ni? Dapat kan? Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok dekat sini pula. Okey, kita nak cari Q1. Jadi Q1 tengah-tengah ni. 2.0 tambah 2.0 bagi dengan 2. Okey, Q1 kita confirm lah kita akan dapat balik yang sama lah, 2.0. Bukan 2.2, yang mana? Q2 2.2. Oh, okey. Sekejap. 1, 2, 3, 4. 2.1. Alamak, saya silap ni. 2.1 tambahkan dengan 2.3 bagi 2. Okey, dapat 2.2. Okey. Macam ni lah saya best. Okey, kalau saya salah ada yang dah buat dah, dia boleh bagi tahu lah. Okey, kita akan dapat 2.2. Okey ini dah dapat 2.2. Lepas tu kita kalau tak ada Q2 kena cari Q2 lah. Ini kalau dia soalan dia minta kita kena carilah. Okey, ini dia tak minta tapi kita cari juga sebab nanti senanglah. Kalau soalan dia minta kita dah tahu dah. Okey. Soalan ni dia memang tak minta, cuma saya tambahlah. Okey, Q1 kita dapat dah 2.0. Q3 pula. Okey, Q3 ialah kuning tak nampak lah. Q3 ni antara 2.4 dengan 2.5. 2.4 tambah 2.5 bahagikan dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat ialah 2.4 tambah 2.5 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 2.45. Betul tak ni? Sama tak Q3 ni? Sama Q3 tolakkan dengan Q1 sama dengan 2.45 tolak 2.0. Jadi kita akan dapat ialah 0.45. Okey, jadi kita tengok yang E pula. Okey, julat. Untuk E ni kita akan dapat semua sama. Jadi untuk E ni kita akan dapat yang mana paling besar? 50. 50 paling besar. 50 tolakkan dengan 40. Jadi 10 lah. Okey, sekarang kita susun balik. Sebab dia tak tersusun lagi ni. 40 42 43
Okey, 44. 45, 2. Lepas tu 46. 47. Alamak, lebih pula. 47 satu, 48 ada 1, 50. 48, 50. Okey, ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 5, 5. Okey ya. Ini 5, 5. Jadi kita akan dapat yang seterusnya ialah kita yang ni Q2. Jadi Q2 kita ialah 4.5 bahagi dengan 4.5, kita akan dapat baliklah 4.5. Bahagi pula. Tambah 4.5 bahagi 2. Jadi kita akan dapat yang sama, 4.5. Okey, lepas tu kita akan tengok pula Q1. Q1 kita, ni sebabkan 5 kita ambil yang tengah-tengah lah, 43. Q1 43. Q2 kita 1, 2, 3. Bukan. Ni 47. Jadi kenapa 4.5? Yang mana yang ni? Bukan ke 45. Yang mana? Ini sorry. Alamak. Dah malam-malam ni memang tumpuan terganggu sebab ingat nak message dia. Okey, ini 45 lah. Akan mengantuk. Cuma tumpuan terganggu. Kalau macam saya buatkan Putrajaya tu, tumpuan saya akan jadi lebih okey. Sebab apa? Bila saya duduk seorang-seorang dekat Putrajaya tu, contohlah saya duduk arah satu, arah saya satu lah, arah dua tu terlalu banyak aktiviti. Nanti kerusi sebelah langgar dinding, lagi ada orang baling-baling mop. Tu kalau arah dua lah. Sebab tu saya duduk arah satu. Sebab saya akan duduk seorang-seorang dulu dekat Putrajaya malam-malam. Kat situ ada jugalah. Kat pintu kita, kat tingkap tu orang lalu lalang. Itu biasalah. Tapi dia tak se-ekstrim arah sebuah. Jadi bila jadi macam tu, tumpuan saya memang fokus lah. Dekat sini memang tak ada apa. Tapi kalau orang tanya saya lah, saya suka duduk dekat Putrajaya ke ataupun dekat Kajang macam sekarang ni. Saya suka lagi duduk dekat Putrajaya. Walaupun ada macam tu lah, bila saya duduk seorang nak tidur tu, saya dah kunci pintu dah. Pintu tu macam ada orang pulas tombol dia. Saya tahu lah ini bukan orang pun. Sebab ada CCTV apa semua dekat situ, ada saya dah kunci dah. Dia saja main-main lah. Tapi okey tu, saya lagi suka suasana macam tu daripada sekarang ni. Bila hujan saya tak tahu sebab saya duduk tengah-tengah ni kan, tengah-tengah bangunan. Okey lah, jadi kita tengok yang ni. Mana pensel tu? Ni. Okey, Q2 kita akan dapat 47 lah. Q2 pula, Q3. Alamak. Okey, Q1 43, Q3 47, jadi Q3 tolakkan dengan Q1, jadi 47 tolak 43. Jadi kita akan dapat 7 tolak 3, 4 lah. Okey, ini saja. Ini pendek ya. Ni macam mana? Masa ni saya habis idea, saya letak nama-nama kecil ni. Jadi kita akan dapat julat kita paling tinggi 7 tolak 2. Jadi 5. Okey, jadi sekarang kita akan susun balik.
2, 3 dua kali, lepas tu 4. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ada 3 lah. Okey, ini kita dah dapat dah. Q2 dia ialah 4 lah. Okey, Q1 kita sebabkan ini 3, ambil terus 3 ni. Q2 kita sama dengan 3. Lepas tu Q3 kita sama dengan 6. Jadi Q2 tolak Q3, Q3 tolak Q1. Ini satu. Jadi 6 tolak 3. Dapat 3 lah. Jadi settle. Okey lah, kita tengok yang ini pula. Kita dah masuk yang inilah. Masuk table. Jadi table ni contoh 8, example 8, buka surat 84 Siapa yang ada modul tu buka muka surat 84. Okey, table ni lain sikit. Tengok saya tunjuk dulu. Mana sejak, mana buku yang paling best. Saya ada buku favorite. Okey, dah dapat dah. Okey jadi kita tengok yang pertama. Tengok yang ni dulu. Ada orang conteng ni. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, jadual di bawah menunjukkan panjang dalam meter 48 ekor dinosaur di Taman Jurassic Park. Kalau soalan pelik-pelik macam ni, memang saya buat lah. Kalau tidak tak lepas ni sebab tak ada orang buat kan. Saya seorang ni buat, sebab tu dia terlepas juga. Tentukan julat dan julat antara kuartil panjang dinosaur itu. Okey, pertama sekali yang kita kena buat ialah julat dia dulu. Okey, julat ialah yang paling besar tolak yang paling kecil. Okey, kita tengok dekat sini. Ni bilangan dinosaur. Okey, panjang dia. Jadi, julat dan kuartil panjang dinosaur. Jadi, yang paling panjang ialah 6 lah. 6 tolak 2. Jadi, kita akan dapat ialah 4 lah. Okey, ini ialah julat. Sekarang kita macam mana kita nak cari julat antara kuartil? Siapa ada idea? Macam mana kita nak cari julat antara kuartil? Tak ada idea nanti kita kena modify sikit. Susun semula. Okey, susun semua ke semula tu sebab typo tu. Okey, sebab kan yang ni takkan kita nak susun sampai 17 kan? Yang ni 14. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi kita kita ubah yang ni lah. Ni 3, okey, ni 17 ni ubah. Jadi 2, 9 ni ubah jadi 1, 5 ni ubah jadi 1, 5 ni pun ubah jadi 1. Okey, dah jadi banyak ni. Bab ni masa ni saya tak fikir lagi. Dia akan jadi macam mana. Bila buat tu baru tahu. Okey semua dah ubah dah. Kita akan dapat sekarang ialah kita susun balik. 2 ni 3 kali. Okey, yang ni bilangan ni ialah frekuensi ataupun kekerapan. Okey, kekerapan. Jadi kita akan susun 2, 1, 2, 3. Okey, alamak. Okey, 2 3 kali sebab apa? 2 bilangan dia 3. Okey, kita tengok yang 3 meter bilangan dia 2. Jadi kita buat 2 kali lah. Okey, lepas tu 4 ni bilangan dia 1 saja. 5 ni bilangan dia 1 saja. 6 ni bilangan 1. Kenapa jadi 2? Yang mana? Yang ni.
Amirul tanya yang ini ni sebab kalau kita tak ubah 17 ni, kita kena buat 17 kali tu. 3 tu. 17 kali. Jadi jam lah. Jadi saya ubah bagi jadi sikit. Sebab tu dia jadi 2. Ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1. Sebab kita nak tengok contoh je. Dalam exam pun dia tak akan bagilah besar-besar macam ni. Okey dapat Kenapa dia ubah ni? Bukannya sebab ni memang formula dia ke apa. Tak. Ini saya ubah sebab nak bagi dia jadi pendek. 2 dengan 3. 2 dengan 3. Ada 3. Ni 3 ada 2. 2 tu ada 3. Ni sekejap, mana ada pensel saya. Tukar warna sekejap. Okey, guna hitam. Okey, kenapa 2 ni ada 3? Okey, ni 2 bilangan ataupun frekuensi dia 3. Jadi 2 ni akan jadi 3 kali lah. Yang ini 3. Bilangan dia 2. Dia akan jadi 2 kali lah 3 ni. Okey, nampak tak lagi? Yang ini 4. Bilangan dia 1. Jadi 1 sajalah. 5. Bilangan dia 1. Jadi 1. 6. Bilangan 1. Jadi 6 lah. Sekali saja. Senang je macam tu saja. Okey Jadi kita akan tengok berdasarkan yang bawah tu lah. Yang ini ataupun yang ini kekerapan dia, frekuensi dia. Okey. Jadi kita akan tengok julat antara kuartil 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey 4. Okey, Q2 dia sini. Okey, Q2 ni kita akan dapat 3 lah nanti. Alamak. Okey, sebab 3 tambah 3 bagi 2 akan dapat balik lah. Okey, ni Q2 sama dengan 3. Okey, yang ini pula. Ini tengah-tengah ni. Jadi Q1 dia 2 tambah 2 bagi 2. Kita akan dapat 2 juga. Yang ini pula 4 dengan 5. 9 bagi 2 kita akan dapat 4.5. 3 tu 2 kali kan? 3 ni 2 kali lah ni. 2 kali. Alamak, 3 sekali saja. Ada orang Padang ni. Ada orang Padang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai, sampai yang Padang tu. Okey ini 8, 4. Okey. Jadi kita akan dapat Q2 sama dengan 3. Okey Jadi Q1 sama dengan 2 sebab apa? 2 tambah 2 bagi 2 kita akan dapat 2 balik. Okey, Q3 kita akan dapat ialah 4 tambah 5 9. Yang tu bukan yang saya tulis, ada orang conteng. Ada orang conteng. Okey, 4 ni bagi 2. Jadi yang ni 9 bagi 2 4.5. Jadi kosong Q3 tolak Q1 sama dengan 4.5 tolak 2. Jadi kita akan dapat 2.5 lah. Okey ini. Ni pun orang lain yang conteng ni. Okey, dapat tak ini? Macam mana nak buat? Ni pun orang lain conteng. Okey dah dapat Cuba buat yang ni pula, exercise. Okey, cuba buat exercise ni. No Farisha yang conteng. Okey, jadi cuba buat yang ini pula. Latihan 8 A dengan B. Okey, cuba buat dulu. Yang ni tukar ni 9 ni tukar 2. Yang ni tukar 3. Yang ni tukar 1. 1. 1.
Okey tak apa, tak apa. Okey, yang ini pula. Yang ni tukar 3. Okey, ini 3. Yang ni 2. Ini 1. Ini 1. 1. Okey, cuba buat dulu. Okey. A dengan B. Kalau ada apa-apa nanti, okey, boleh je tanya saya. Sama je. Kita cari yang paling besar, skor tu, lepas tu umur. Okey, ada yang tanya, yang ni yang mana yang kekerapan dia? Okey, kekerapan dia ialah yang bawah tu. Yang 2, 3, 1, 1, 1 tu. Tu ada jumlah tapak kaki Bigfoot. Itu pun saya buatlah tu. Esok sekolah kan? Esok hari Isnin. Jadi start sekolah selalu pukul berapa? Pagi. Ni sambil-sambil buat lah. Kita sambil buat 7.30. Ada yang 7.30. Saya dulu kat Perlis 7.30 tu kalau kelas pukul 8, itu saya tengah makan lah. Tengah makan dengan Syahir Saidi tu lah selalunya. Kalau saya datang awal 8 sampai pukul 3 kelas. Okey. Jadi memang letih lah. Tak apa, kita buat santai-santai. Okey, nanti dah siap beritahu. Kebakaran ni yang mana? Loceng. Okey. Yang ni memanglah sekolah. Okey, bila sekolah dia akan bunyi juga. Last kali dia akan bunyi pukul 12 nanti. Dia akan bunyi setiap sejam dia akan bunyi. Jadi kadang-kadang saya tengah tengok cerita hantu tiba-tiba bunyi. Saya tak boleh dengar lah orang tu tengah sebut apa, kena reverse balik masa. Jadi tak best lah. Okey, bila dah siap tulis komen siap lah. Dulu-dulu masa saya duduk Perlis dulu dia ada tepi laut dah. Sekarang ni dah kena angkut dah. Ada kerajaan negeri tak bagi jual kat situ. Okey, dulu tepi-tepi laut. Perlis ni dia tepi laut tapi dia tak ada laut yang boleh mandi. Semua laut dia macam kotor lah ataupun dalam lah. Dia tak ada macam pantai berpasir tu. Okey, ada yang dah siap lah. Kita tunggu kawan-kawan lain siap. Jadi dekat situ dia akan ada jual macam loceng. Okey, loceng ni ada yang panggil apa? Colek. Kalau dekat Kelantan tu dia panggil colek. Kenapa tak mandi? Memang tak boleh mandi. Dia macam air dia dalam ataupun selut. Jadi malam-malam tu saya akan duduklah kat tepi-tepi tu sebab dia akan buka sampai 2-3 pagi. Yang kolej kediaman saya duduk tu memang guard tu dia kenal saya dah. Jadi saya nak balik pukul 3 pagi pun boleh. Kalau orang lain kena balik sebelum pukul 12. Kalau tidak kena saman, kena denda baru boleh masuk. Saya pukul 3 pagi pun boleh. Jadi saya akan
meeting lah dengan anak-anak Kedah tepi-tepi laut tu. Jadi meeting tepi laut. Jadi memang best lah suasana waktu tu. Lepas tu kita launching tu ataupun colek tu kita order. Kuah dia sedap sebab dia sepadan dengan Thailand. Dia ambil kuah Thailand punya. Resepi Thailand. Siapa lagi yang dah siap? Tulislah kat tu. Nanti kita nak bincang jawapan. Ada sekali tu saya makan dengan yang saya tu lah, anak saudara mufti. Dulu dia mufti Perlis. Sebelum tu dia mufti Sarawak, Dr. Juanda Jaya. Okey, Dr. Juanda Jaya ni dia mufti Sarawak. Lepas tu dia mufti Perlis sekejap. Lepas tu dia balik Sarawak, dia bertanding pilihan raya negeri Sarawak, dia jadi adun kat situ lah. Ada seorang anak saudara dia ni nama Atiah, perempuan Sarawak. Saya suka lah Sarawak ni, dia cakap bunyi macam lain sikit, macam Sabah kan. Dia bunyi lain sikit. Saya selalu kutuk lah. Cara slang dia cakap tu. Jadi saya selalu tu lah. Jadi nak keluarlah dengan something lah. Tengok, saya keluar dulu dengan anak saudara mufti. Jadi hebat lah. Okay, yang dah siap dah, banyak lah. Okay, saya bagi lagi 2 minit. Ada juga yang saya keluar dengan Atiah tu juga. Masa saya ke KL lah, saya wakil Unimed untuk satu pertandingan lah saya dengan Atiah tu. So saya bawa dia tengok movie. Masa tu Wolverine lah, yang Wolverine mati tu, cerita apa tau? Yang dia ada yang kecil tu, Laura anak dia tu. Jadi kalau orang macam kawan saya, dia keluar dengan perempuan ni. Jadi macam yang tu ya, saya keluar dengan anak mufti ke, anak saudara mufti ke, lagi hebat lah. Logan. Jadi itu lah. Tapi tu lah, saya masa tu saya tertidur dalam tu. Lepas tu tiba-tiba Atia tu menangis lah. Jadi segan lah saya. Jadi orang tengok, apa menangis ni kan. Jadi saya tak menangis tu, tapi dia ingat saya menangis juga. Orang ingat menangis juga lah. Okey dah habis kan. Memang cantik lah. Jadi itulah, susah sikit dia. Anak saudara mufti tapi dia macam pakai ketat lah. Jadi jangan tiru lah. Memanglah masa dekat Unimed tu saya antara yang gangster, perempuan dia suka lelaki yang gangster. Lelaki lembut ni habislah kena katok dengan orang lain. Saya kalau katok, saya katok balik lah. Dululah. Walaupun saya gangster tapi saya buat program saya macam tuition percuma. Lepas tu budak-budak yang setiap kali kat universiti akan ada yang gagal tau. Gagal dia tak dapat PTPTN. Maksudnya apa? Kalau tak dapat PTPTN dia tak ada duit lah nak makan sepanjang tu. Tapi kalau yang gagal tu dia tak akan bagi tahu family lah. Dia tak mahu family dia marah lah. Ataupun family dia susah. Jadi yang tu yang akan struggle lah. Dia akan kerja. Dia akan tak boleh ambil exam. Boleh lah kena minta surat kebenaran, kena maki apa semua tu baru dapat. Dulu-dulu saya akan kumpul lah budak-budak macam tu. Saya bawa ke unit exam, minta tanda tangan slip. Akan ada lah doktor tu akan uruskan. Jadi boleh masuk exam lah. Walaupun memanglah saya dulu suka bergaduh. Tapi saya buat program-program yang macam tu jadi orang respect lah. Jangan jadi MVP, dia akan melancung. Macam tu, tak best lah. Dia tak buat apa-apa dekat student, tapi dia claim dia MVP. Baik kita tak ada jawatan apa, tapi orang yang claim kita, yang ni lah, abang ni lah yang wakil kami. Jadi macam tu, baru best. Lepas tu, yang mana yang banyak student-student universiti bila dia grad tak dapat kerja. Sebab apa? Dia tak tahu nak guna software. Untuk dapat sertifikat, seorang dapat sertifikat untuk kursus software tu, dia kena belajar 5,000 seorang. Jadi macam mana? Memang student tak ada lah RM5,000. Jadi saya akan kumpulkan budak-budak ni. Jadi saya akan ada slot lah. Saya panggil orang luar, saya panggil pesara. Ada yang setengah part tu yang mana boleh ajar, saya ajar sendiri.
Lepas tu universiti keluarkan satu sertifikat. Saya buat yang tu lah. Walaupun saya suka bergaduh dengan budak Johor tu, bila saya buat program yang tu, budak-budak Johor pun datang juga. Jadi bila kita nak bergaduh tu, sampai kan kita buat sampai musuh kita pun respect kita. Baru hebat. Tapi jangan masuk universiti nanti, jangan bergaduh lah. Okey, kawan elok-elok lah dengan semua orang. Okey sekarang ni 10:08 minit. Jadi saya pun tak mahu dah tunjuk yang bawah-bawah ni sebab yang ni pun sama saja. Cuma nanti saya akan tunjuk lah yang minggu depan tu kita akan masuk ni. Yang contoh 9 ni. Macam mana kita nak cari julat antara kuarter untuk plot batang dan daun ni. Ataupun stem and leaf plot. Okey, yang ni nanti saya akan tunjuk. Yang ni semua dah kita buat dah. Okey, boleh buat dulu nanti dekat rumah C, D dengan E ni. Kalau ada apa-apa problem, okey, yang ni sebab macam banyak kan. Okey, ubah sendirilah jadi 1, 2 apa semua ni. Sebab ini dulu saya tak consider ni. Okey, ini 7 boleh lah. Siapa-siapa rajin. Okey. Yang penting terus buat. Dan kalau macam exam ke apa, siapa-siapa yang exam tu, cuba buat betul-betul lah bagi dapat keputusan yang positif. Okey, sebab parent memang dah hantar tuition apa semua, dia nak tengok satu yang positif lah. Walaupun tajuk awal-awal tu saya tak cover. Okey. Cuba buat yang terbaik lah. Kalau tak dapat, contohlah dapat yang sederhana ke apa, tak apa, jadikan tu sebagai satu cabaran lah. Sebab kita fikir yang akhir nanti untuk tuition ni ialah SPM. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya sebelum kita habis kelas? Tak ada soalan Baik, semua senyap ke ni? Ada soalan tak? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, sekarang ni dah 10:10. Saya bagi awal 5 minit lah. Sebab esok kan ada sekolah lagi. Jadi boleh rehat awal sikit. Siapa yang nak main game lepas ni boleh main game. Siapa yang nak message, boleh message lepas ni. Jadi paling penting esok bangun subuh tu dah niat dah. Kali ni mesti nak dapat yang terbaik untuk matematik, untuk SPM dan sebagainya. Niat tu dulu penting. Ada orang kata, terus je lah. Okay? Apa-apa pun kita kena mula pada niat. Pada niat tu, kita niat di hati. Kita boleh, kalau mulut kita ni, kita boleh tipu 1,000,000 orang pun. Tapi hati kita, kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Sebab itulah dalam Islam, apa-apa pun kita bermula daripada nawaitu kita, niat kita tu sendiri. Bila niat tu dah betul, automatik nanti hati tu dia akan bagi idea dekat otak kita tu untuk tindakan kita, benda-benda yang kita niatkan yang betul tadilah. Okey? Jadi kalau tak ada apa dah, kita boleh bersurai dulu. Okey? Nanti saya akan letak dekat grup parent tu video. Okey, kita dah boleh bersurai lah. Okey, sama-sama. Okey.